Asli dan Kelestarian Alam untuk memberi jawapan. Ya. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu saya menjunjung kasih Tita Kebawah Tuli Yang Maha Mulia Seri Paduka Patingka yang Di-Pertua Agong Sultan Ibrahim yang disampaikan pada 3 hari bulan Februari yang lepas sempena pembukaan rasmi peringkat keempat Parlimen ke-15. Seterusnya, saya ingin merekamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang dalam membahaskan isu-isu di bawah NRES. Sepanjang tempoh, unsur menjunjung kasih dan berbahas titah diraja dalam sesi sidang Parlimen Dewan Negara pada kali ini. Izinkan saya menjawabkan dan memberikan pandangan terhadap persoalan yang dibangkitkan mengikut isu, iaitu isu mineral dan geosains, perhudanan dan juga isu alam sekitar. Yang berhormat Senator Tuan Azaha bin Hassan mencatatkan kerajaan mewujudkan zon ekonomi khas bersama negara-negara ASEAN melibatkan industri sumber asli dan unsur nadi bumi bagi memacu ekonomi negara. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Pada masa ini, Malaysia telah terlibat dalam beberapa platform utama di peringkat Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN bagi membincangkan secara khusus berkenaan pembangunan industri mineral. Antaranya, ASEAN Ministerial Meeting on Minerals AMIM yang dianggotai oleh menteri-menteri dalam kalangan negara-negara ASEAN serta ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASUM) yang diwakili oleh pegawai tertinggi kerajaan. Kedua-dua platform ini memainkan peranan utama untuk mempromosikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan mineral yang lestari di samping membangunkan sumber mineral secara bertanggungjawab dan mampan. Melalui platform ini, kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam sektor mineral bagi mencapai matlamat ASEAN Economic Community AEC Blueprint 2025 dibantu oleh ASEAN Minerals Cooperation Action Plan 2016-2025 atau dikenali sebagai MCAP 3. Pada masa ini, MCAP 3 fasa 2 bagi tahun 2021 hingga 2025 mempunyai 4 program iaitu perdagangan dan pelaburan, pembangunan mineral yang mampan, pembangunan kapasiti serta pangkalan data dan maklumat, perhubungan cadangan. Untuk mewujudkan zon ekonomi khas ini, Kementerian bersetuju yang merupakan satu langkah strategik yang boleh memberi manfaat besar kepada ekonomi Malaysia dan negara-negara serantau. Selaras dengan kerangka dasar pembangunan industri mineral negara pada masa ini untuk membangunkan industri secara menyeluruh meliputi peringkat huluan, pertengahan dan hiliran, kerjasama yang lebih kukuh dalam kalangan negara-negara ASEAN. Amat penting untuk mewujudkan ekosistem industri mineral yang lebih berdaya saing. Cadangan ini boleh dibincangkan secara lebih lanjut di peringkat ASEAN, memantapkan pada masa ini MCAP 4 bagi tahun 2026 hingga 2030 sedang dimuktamadkan oleh negara-negara anggota. Yang berhormat Senator Dato' Lim Peh Hei menyarankan kerajaan memberi penekanan dan menyusun strategi agar pembangunan industri REE dapat dimanfaatkan secara holistik dari peringkat huluan hingga hiliran. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Menyedari potensi besar yang boleh dibawa oleh industri unsur nadi bumi REE, Kementerian telah menetapkan halatuju supaya industri ini dibangunkan secara menyeluruh merangkumi industri huluan.
pentengahan dan hiliran. Ini adalah selaras dengan penyertaan dasar di bawah kerangka dasar menurut negara 3. Hala 7, pembangunan industri RIE telah dibentang dan dipersetujui secara prinsip dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara (M10). Berdasarkan model penekaan jangka masa pendek, sederhana dan panjang, Kementerian mensasarkan Malaysia mempunyai rantaian industri RIE yang lengkap pada tahun 2030 serta menjadi hub industri RIE serantau dan global. Bagi memastikan perancangan Hala 7 ini dapat digerakkan Special Task Force yang dianggotai oleh NRIS, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Kementerian Ekonomi KI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Kementerian Kewangan NOF telah ditubuhkan. Di bawah Special Task Force ini, 3 jawatan kuasa teknikal dan telah dibentuk bagi menumpukan kepada pembangunan di peringkat huluan, pertengahan dan hiliran serta penyelidikan pembangunan perkomersialan inovasi dan teknologi. Penubuhan Special Task Force yang melibatkan kementerian-kementerian utama ini merupakan satu langkah strategik bagi memastikan tindakan dan inisiatif dibuat dengan lebih bersinergi. Antara strategi utama yang diberikan fokus pada ketika ini adalah usaha menarik pelaburan bagi mewujudkan logik pemprosesan sumber RIE tempatan melalui rundingan dengan negara dan syarikat yang berdaya saing dari segi kewangan, pengalaman dan teknologi. Di samping itu, pelibatan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC juga diperlukan bagi memastikan pembangunan industri ini mampu membawa manfaat yang lebih besar kepada negara. Yang berhormat Senator Datuk Lim Peh Heng turut menyerang... Mohon sikit mencelah, Yang Berhormat. Tadi berhubung dengan REE sebelum beralih ke tajuk lain. Yang disebutkan tadi, kalau saya tak salah dengar, ialah akan ditangguhkan. Betul begitu? Ada ditangguh, sekarang masih lagi perundingan. Dan dalam proses penangguhan ini, apakah dia juga membabitkan perundingan bersama dengan negeri-negeri, sebab REE minerals adalah terkait di bawah milik negeri, seluruh negara. Jadi keputusan penangguhan ini buat oleh bersama dengan negeri-negeri. Satu. Yang keduanya, REE ini juga merupakan satu hasil baru yang sangat besar nilainya. Dan sudah tentu betullah dibuat satu penelitian dan kajian yang lebih meneliti. Tapi penangguhan itu juga apakah tidak mungkin menyebabkan sumber hasil negeri-negeri untuk mendapat manfaat daripada REE ini juga terkengkang ataupun terganggu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Dalam setakat ini, dalam kementerian, yang setakat ini yang apa yang sedia ada, yang baru boleh ekspor. Yang lain punya sekarang masih lagi perundingan, sebelum lagi akan diluluskan. Terima kasih. Lepas itu nanti kemudian ada yang apa yang baru punya, lepas itu sudah keputusan yang kita rundingan, lepas itu kita boleh kasih beritahu. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Yang Berhormat Senator Datuk Lim Peh Heng turut menyarankan kerajaan akan menyediakan peruntukan yang lebih tinggi bagi memperbanyakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan unsur nadi bumi agar kita dapat memantapkan industri hiliran REE negara dengan lebih segera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pada masa ini, aspek penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan, inovasi dan ekonomi dalam industri REE sedang diberikan fokus oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui insentif berikut. Pertama, skim dana bersepadu
Strategic Research Fund SRF. Insentif ini dibuka kepada syarikat dan institut pengkajian tinggi tempatan, termasuk syarikat multinasional dengan kuantum dana yang disediakan adalah sehingga ringgit Malaysia 15 juta. Kedua, SRF Request for Proposal, SRF RFP. Insentif ini dikhususkan untuk membangunkan teknologi industri RIE di peringkat hiliran serta SRF RFP Malaysia China yang merupakan kerapatan untuk kerjasama antara pihak pemegang taruh Malaysia dan China yang mana teknologi bahan termaju termasuk RIE merupakan salah satu bidang keutamaan bagi program tanah tersebut. NRES bersetuju agar aktiviti penyelidikan dan pembangunan diberi peruntukan yang lebih tinggi bagi menyokong pembangunan industri serta modal insan dan industri RIE di Malaysia. Yang berhormat Senator Datin Hajar Ros Soyati binti Alam memohon kerajaan menyelesaikan isu pembalakan haram di kawasan Semenanjung Malaysia terutama di negeri Kedah dan Perlis. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Kementerian mengambil perhatian serius ke atas sebarang aktiviti pencerobohan dan penolakan haram dalam hutan sembang kekal HSK dan telah mengambil beberapa langkah proaktif dalam mempanteras aktiviti pencerobohan haram antaranya. Pertama, pintaan terhadap Akta Perhutanan Negara 1984 yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 2022. Antara lain turut meliputi peningkatan kadar dan penetapan hukuman yang lebih berat ke atas kesalahan-kesalahan hutan, termasuk pengambilan hasil hutan secara haram. Pintaan ini melibatkan kenaikan kadar hukuman kesalahan hutan, iaitu tentang maksimum bermula ringgit Malaysia 20,000 hingga ringgit Malaysia 5 juta berbanding akta asal, iaitu di antara ringgit Malaysia 10,000 hingga ringgit Malaysia 500,000. Selain itu, hukuman penjara maksimum turut dinaikkan kepada 7 tahun hingga 20 tahun. Peningkatan kadar hukuman dan penalti ini adalah sebagai satu usaha pencegahan kepada masyarakat supaya tidak melibatkan diri dalam jenayah kesalahan hutan. Kedua, Mesyuarat Majlis Tanah Negara MTN ke-79 pada tahun 2021 juga telah bersetuju supaya semua kerajaan negeri melaksanakan tindakan penguatkuasaan dan penyelesaian terhadap penolakan haram di setiap negeri selewat-lewatnya pada 1 hari bulan Jun 2022. Ketiga, Pusat Pemantauan Sumber Hutan yang ditadbir oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM menjalankan pemantauan berterusan menggunakan imej satelit terkini bagi keseluruhan HSK di Semenanjung Malaysia. Secara harian dan menyesalkan keseluruhan kawasan HSK, maklumat-maklumat berisikan hasil pemantauan ini akan disalurkan kepada pengarah perhutanan negeri yang berkaitan untuk kesahan dan simakan di lapangan. Tindakan penguatkuasaan akan dijalankan sekiranya terdapat kes kesalahan hutan pada tahun 2024. Operasi pemantauan ke atas 595 HSK menemukan 202 aktiviti penyerhutanan
yang melibatkan sejumlah 8,000 hektar merentasi semenanjung Malaysia. Dan keempat, mempergiat kerjasama dan koordinasi yang dilaksanakan di peringkat persekutuan dan negeri dalam memantau aktiviti pembalakan dan pencerobohan hutan di seluruh negara. Ia termasuk melalui penubuhan jawatan kuasa, pemantauan operasi hutan yang dipengurusikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan operasi bersepadu khazanah di bawah program perlindungan dan rontaan biodiversity PP3 yang melibatkan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia dan pasukan gerakan AM PGA di bawah Polis Diraja Malaysia PTRM. Yang berhormat Senator Tuan Rotik Won Siu Lik, mohon penjelasan kerja. Yang berhormat Tuan Perdana Menteri, boleh sini. Okey. Okey, sekiranya Ahli Berhormat Senator tak ada dalam Dewan, terpulangan Yang Berhormat Menteri untuk memberi jawapan bertulis ataupun boleh memberi jawapan secara Jawapan bertulis lisan. lagi bagus lah. Okey, terpulang. Okey, Dan jawapan. teruskan kepada Hari Yang Berhormat seterusnya, sekiranya Yang Berhormat Kalau Ahli tak hormat Senator sini, tak ada di saya Dewan. jawapan bertulis lah. Okey. Okey. Boleh. Boleh ya? Jawapan bertulis ya. Thank you yang ini ada satu. Terima kasih Tuan Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail. Seperti mana setiap maklum berdasarkan kerangka perlembagaan persekutuan, Malaysia mengamalkan sistem federalisme dalam pentadbiran di mana kuasa pemerintahan dibahagikan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam pengurusan industri unsur nanti bumi. RII sistem ini juga diamal dan perlu dihormati bagi memastikan keharmonian dalam perhubungan persekutuan dan negeri. Dalam hal ini, bagi memastikan pengurusan dan pembangunan sumber menurut termasuk RII di bawah secara teratur, kerjasama erat dari kedua-dua pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri amat diperlukan. RIS berpantang tidak berbangkit isu otonomi kerajaan negeri dalam pengurusan industri RII kerana pemisahan bidang kuasa telah digariskan secara jelas dalam perlembagaan persekutuan. Menyedari potensi besar yang boleh dibawa oleh industri RII kepada ekonomi negara, kerajaan persekutuan telah menetapkan hala tuju supaya industri ini dipanggungkan secara menyeluruh merangkumi industri huluan, pertengahan dan hiliran. Terus bagi membantu kerajaan negeri dalam menguruskan sumber RII agar seiring dengan hasrat kerajaan persekutuan selain usaha dalam berhadapan dengan cabaran-cabaran seperti pelaburan, teknologi dan tekanan geopolitik, NRIS telah mengambil beberapa langkah. Yang berikut, pertama, NRIS telah menumpukan semula Majlis Menurut Negara pada tahun 2020 bagi mengukuh kerjasama antara kerjasama persekutuan dan kerajaan negeri dalam hal ehwal berkaitan menurut. Kedua, NRIS telah menyediakan prosedur operasi standard SOP perlumbungan RII di Malaysia sebagai bantuan kepada negeri-negeri untuk menjalankan aktiviti perlumbungan RII secara bertanggungjawab, cekap dan teratur. Dan ketiga, NRIS percaya bahawa langkah-langkah ini dapat membantu kerajaan negeri mengurus industri RII secara lebih strategik dan berkesan bagi menangani cabaran pelaburan, teknologi dan geopolitik.
Selain dapat memastikan sumber asli bumi ini dimanfaatkan sepenuhnya dalam pembangunan ekonomi negara. Sikit lagi mencelah, Yang Berhormat. Saya rasa ini sangat penting. Boleh, Yang Berhormat? Boleh? Boleh sikit lagi mencelah. Saya setakat ini dah Tak, sebelum beralih tajuk lain, itu REE. Okey. Sikit. Saya sangat terkesima lah dengan hasrat untuk berlakunya kerjasama terus negeri dan juga pusat berhubung dengan REE dan mineral. Tetapi khususnya beberapa negeri, Terengganu dan Kelantan, mungkin juga Perak, Sarawak dan Sabah, pengalaman petroleum yang diikat dengan akta yang kukuh pada tahun 1975 tentang petroleum. Hari ini REE pada setengah pengkaji menganggarkan nilai REE ini lebih besar daripada nilai petroleum yang nilainya trilion. Jadi saya sebutkan di sini agar hasrat baik ini tidak akan menjadikan pengalaman petroleum itu orang Terengganu panggillah jangan pisang berbuah dua kali. Jangan disengat dua kali dalam satu lubang. Jadi tolong sangat-sangat perkara ini ambil perhatian kalau kita nak mengharmonikan sumber negeri dan sumber negara ini sebagai suatu milik bersama. Dan pengalaman yang sudah kita lalui selama puluh-puluh tahun, hari ini dia tak menjadi penyelesaian dan mengikat sentuhan perasaan jutaan rakyat di berbagai negeri, 4 negeri ini khususnya. Saya sekadar mengingatkan dan mohon Yang Berhormat Menteri membawa perkara ini sebagai satu agenda dalam pemikiran khususnya dalam program pembangunan REE. Terima kasih. Terima kasih atas rancangan Kementerian mengambil maklum perkara ini. Ikut saya punya experience sekarang. Sebab ini sudah lama, sudah sampai sekarang belum penyelesaian, saya faham. Tapi saya pun tahu ini REE ini penilaian banyak tinggi. Saya pun faham ini income satu dalam negeri pun dalam banyak boleh menolong boleh tolong sama itu bagi orang rakyat saya faham. Tapi sampai sekarang ini belum ada keputusan, masih lagi sekarang masih perbincangan. Saya berharap kementerian boleh dipertimbangkan. Tunggu nanti kita sudah keputusan, sudah ada perbincangan yang sudah pakai cara apa yang lebih lengkap, lebih bagus, lebih jelas, lebih boleh tolong kita rakyat bersama negara kita, boleh kita kementerian kita dipertimbangkan lagi. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Tuan Yang di-Pertua, bagi mengakhiri sesi penggolongan ini, sukacita sekali lagi saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas pandangan dan cadangan yang dikongsikan oleh ahli-ahli Yang Berhormat Senator. Sepanjang tempoh perbahasan ini, saya juga berharap daripada penjelasan tersebut dapat menjawab semua soalan yang telah dipanggilkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Saya boleh menjaminan bahawa mana-mana pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh saya pada kali ini akan dijawab secara bertulis. Saya berharap kita dapat bekerjasama demi kepentingan negara dalam menjaga, mengurus dan memelihara sumber-sumber alam serta menghadapi cabaran perubahan iklim bagi mewujudkan keseimbangan antara pembangunan manusia dan kelestarian alam sekitar bagi generasi masa hadapan. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menjalankan ibadah berpuasa kepada semua yang beragama Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih.